Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به أو كما قال صدق رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan sidang jemaah yang bertugas sekalian rahimakumullah, kaum muslimat yang berada di pekarangan IPK Perak ini rahimakunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Jumaat ini 12 Jamadul Awal 1443 Hijriah bersamaan 17 Disember 2021 Mesti kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hidup, ya, sehinggalah kita bertemu kembali dengan hari Jumaat, hari yang disebut sebagai dalam hadis Nabi SAW sebagai Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam. Hari Jumaat itu adalah penghulu segala hari. Maka berkumpul kita di Surau Al-Falah IPK Perak ini untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, tercatat dalam surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Azim. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, ya, kita ni semua berimanlah. Idza nudiya lis-salah, apabila diseru sekalian kamu, ya, untuk mengerjakan solat, iaitu solat Jumaat, ya, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingati Allah SWT. Ini bersegeralah ke rumah Allah untuk melaksanakan solat Jumaat ini. Seru kamu mengerjakan itu. Makna kata tuan-tuan, apabila azan zuhur berkumandang, itu menandakan kita wajib bersegera ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah, ya, urusan-urusan jual beli, dan ada braket dia, dan segala urusan-urusan keduniaan, di pejabat ke, makan ke,
Makan minum urusan dunia pun. Kan? Jadi bersegera. Yang jadi hari ini ialah waktu khatib sedang berkhutbah, masih ramai lagi yang makan-makan di Medan Selera, Datuk Sagor dan kedai-kedai makan yang seumpamanya. Jadi kita dah melanggar apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, maka taala sebut dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang baik untuk kamu sekiranya kamu mengetahui. Jadi tuan-tuan kaum muslimin, ya, kepada yang masih berada di perkarangan IPK Perak ni, bersegeralah untuk hadir ke surau Al-Falah IPK Perak ni untuk kita sama-sama melaksanakan arahan dan perintah Allah SWT, iaitu mendirikan solat Jumaat. Ya. Tuan-tuan yang bertuah sekalian rahimakumullah, ya, kita dah semakin menghampiri penghujung tahun 2021 ini, ya, maka kalau kita lihatlah, ya, dalam media sosial, ya, dalam Facebook, dalam Instagram, ya, khususnya, ya, kita akan dapat iklan-iklan, ya, iklan-iklan tentang seruan untuk membantu menginfakkan harta kita, sedikit harta kita untuk ya, hal-hal yang berbentuk pendidikan agama Islam, ya, pusat-pusat pengajian, ya, mahat-mahat tahfiz, ya. Jadi program-program bersama para mu'alaf, ya, program-program mewakafkan Al-Quran untuk bacaan masyarakat, ya, kita, masyarakat Islam kita. Jadi kita dapat Facebook pun ada, Instagram pun ada. Dia bagi pula bagaimana cara untuk kita meninfakkan harta itu, ataupun mendermakan harta itu, ataupun bersedekah harta itu. Ada cara-cara dia. Ya. Boleh buat secara online, boleh gunakan debit dan kaedah-kaedah yang semasa. Cumanya sekarang ni tuan-tuan, dalam keadaan kita sekarang, kita lihat banyaknya berlaku penipuan, ya, banyak berlaku penipuan, ataupun sekarang dikenali sebagai scammer. Banyak berlaku ni, scammer ni. Dapat panggilan kata begini. Kita pun tertarik, kita pun ikut serta, ya. Malangnya pada penghujung cerita kita tertipu, duit habis, manfaat tiada. Ini yang bahaya, ya. Macam dulu-dulu, sebagai contoh, dulu-dulu Labu Peram, saya rasa ramai orang kita yang lama-lama ni pernah dengar Labu Peram, ya, Pak Mantelo, piramid, ya. Dia guna tagline tu cantik. Saya ingat lagi, bukan lama sangat pun, tahun 2000 ke atas. Menjana ekonomi ummah. Oh, sedap bunyi, ya. Masuk 1000 dapat 2000, masuk 5000 dapat 10000 dalam tempoh tertentu. Dalam sekali apa berlaku, yang masuk melabur kena tipu. Ni cerita dunia, cerita scammer hal dunia. Maksudnya kita dapat yang dijanjikan manfaat itu ialah manfaat dunia, ya. Jadi ramai yang masuk. Saya pun masuk. Saya tak mahu cakap, saya masuk. Tapi saya masuk ke test power. Orang lain masuk sampai 20,000. Saya masuk 1000 nak test tengok. Betul 5 bulan pertama, ya, masuk 2,5. Bagus. Masuk bulan ke-6 ada masalah.
ada masalah, lambat. Patutnya sekian-sekian, dia delay, lambat. Katanya ada masalah. Pembayaran dibuat secara manual, bukan secara auto debit. Namanya tu. Jadi lambat. Ramai ni, berpuluh-puluh ribu ni jadi makan masa. Kita pergi bank nak apa tu jadi malam lambat. Jadi tak boleh nak ikut tarikh kan. Tu yang bulan yang ke-6. Bulan ke-7, katanya di negeri tempat syarikat ni bertapak, negeri tu banyak benar orang cuti umumnya bulan tu. Cuti ni lah, cuti tu lah. Jadi tak boleh nak bayar ikut time. Bulan ke-8, kata orang Perak lebih terus. Jadi check company ni hutang dengan saya sebulan. Itu cerita saya. Tak cerita yang ada yang sampai buat loan berpuluh-puluh ribu. Baru dah dapat first payment, sanggup syarikat tu wuyuk. Tu yang ramai pergi cari tu. Itu scammer keuangan. Yang ada sekarang scammer keagamaan. Ini yang bahaya. Dia kata saya ni daripada saya sekarang sedang mengutip derma tuan-tuan dan puan-puan untuk mendirikan sebuah membesarkan Matafiz dan untuk menambah kelengkapan-kelengkapan yang ada, kemudahan-kemudahan yang ada untuk anak-anak tahfiz kita, anak-anak kita belajar di Matafiz menjadi penghafal Al-Quran. Bagi dalil Quran semua cantik, Quran, hadis. Betul, Nabi SAW kata dalam sebuah hadis, asyrafu ummati hamalatul Quran. Betul. Semulia-mulia umat aku, di kalangan umat aku ialah orang yang menghafal Al-Quran. Memang ya. Itu hadis Nabi. Tetapi orang-orang seperti ini menggunakan dalil-dalil syarak Al-Quran hadis ni untuk kepentingan diri. Ini ni scammer agama ni. Jadi kita kena berhati-hati. Jangan cepat terpengaruh, jangan cepat terpedaya, jangan cepat mengulu. Tengok je ulu terus. Tak selidik, tak tanya, tak kaji, maka kita terperangkap. Sebenarnya benda tu dia tak guna. Duit yang ada tidak diguna untuk institusi keagamaan. Duit tu masuk ke poket dia. Tu cerita. Ini yang bahaya. Orang kita buat ni, dulu orang luar dia buat. Dia kata saya ni daripada Afghanistan, saya ni di tempat saya ada ramai pelarian. Dia tu gambar lah. Di saya ni mengungut derma. Rupanya dia singgah kedai mamak, dia order fresh orange pakai duit yang kita ulu. Depan mata kita nampak. Astaghfirullahalazim. Nampak benar menipu. Atau orang dulu-dulu tahun akhir 90-an tu. Sekarang orang kita sendiri pun buat benda tu. Banyak scammer-scammer. Jadi kalau kita nak menderma untuk institusi keagamaan ni, pastikan derma pungutan derma itu ada kebenaran dari pihak yang berautoriti, daripada majlis agama, dari jabatan agama. Perlu ada. Lepas tu saya dulu punya tu, bukan hari ni je, dulu pun dah didatangi dah. Orang nak guna masjid kita untuk memungut derma. Saya tanya, ada tak kebenaran daripada, ditunjuklah. Saya kata ini daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, tak boleh pakai tuan. Kami di Negeri Sembilan, kami tak pakai surat ni. Kami tak boleh izinkan tuan memungut derma di masjid ni, sebab kebenaran daripada pihak berkuasa agama negeri tak ada. Maknanya orang yang memungut derma tu sendiri pun tak faham prosedur. Kalau dia betul-betul nak memungut derma lah. Jadi kita nak menghulu derma ni, kita kena pastikan pemungut derma itu dapat kebenaran dari pihak berkuasa agama negeri. Barulah kita yakin untuk menghulurkan derma. Kalau tak, kemungkinan scammer. Itu je lah. Dan kita pula kalau kita nak memungut derma pun mesti mengikut saluran juga. Tak boleh kita main tagak-tagak muat. Tak boleh. Sebab akhir zaman ni memang banyak berlaku penipuan-penipuan. Banyaklah.
Last sekali duit derma yang berjuta-juta ni, pasal bila agama ni orang tak takut derma, orang derma. Boleh sampai ratus ribu sampai juta pun ada. Tapi bila orang yang memungut derma ini sebenarnya menggunakan duit itu untuk kepentingan peribadi, dah tak kena gaya, memang salah dah pun. Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan, pada diri saya sendiri terutamanya, berhati-hati untuk kita menderma. Hati-hati juga kalau kita ingin memungut derma, supaya janganlah derma itu, duit derma itu digunakan untuk kepentingan peribadi. Apatah lagi kalau kita menggunakan nama anak-anak golongan-golongan yang memerlukan bantuan. Saya pun derma ni untuk asnaf, untuk orang anak yatim, untuk ibu tunggal, bahaya tuan. Jadi kita kenalah jujur dan telus dalam mengutip derma, memungut derma, apatah lagi menggunakan duit infak ataupun duit derma yang disumbangkan oleh masyarakat. Jadi itulah hanya sedikit apa yang boleh dikupas dalam tazkirah Jumaat ni, ya. Jadi nasihat untuk semua, terutamanya saya, ya, kita manfaatkanlah duit kita ini benar-benar pada mereka yang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang yang mengambil kesempatan daripada sifat pemurah masyarakat, ya. Kena hati-hatilah. Jadi itulah saja untuk tengah hari ini, ya. Yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang daripada saya sendiri yang banyak kekurangan dan kelemahan. InsyaAllah bertemu kita pada tazkirah Jumaat yang akan datang. Wallahu rasuluhu a'lam, wa barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum, wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.